kita susunkan ni adalah untuk kita bantu anak-anak tersebut dengan grup yang lebih kecil. Maksudnya bila mereka duduk dalam grup yang lebih kecil, kita nak bantu kemahiran asas mereka. So, jadi kat situ jangan rasa ralat lah sekiranya saya takut ada yang dalam mak ayah kat sini mungkin rasa down dan sebagainya sebab mungkin tahap penguasaan anak dan sebagainya. Sebenarnya kalau ikutkan, khususnya pada pertengahan tahun ni sebenarnya dah nampak perubahan anak-anak especially bila dah setengah tahun sekolah walaupun sekolah fizikal tak lama. Tapi nampak perubahan dia. Cuma untuk kali ini kita lebih nak apa orang panggil apa, nak tambah nilai lagi pada anak-anak tersebut, tambah-tambah mood PDPR. Sebab bila fizikal, khususnya pada anak-anak yang kami buat pengasingan kelas, memang kita buat pengasingan kelas grup yang lebih kecil, ada dalam lebih kurang 5-6 orang satu kelas. Dekat Seriti lah. Jadi ada juga anak yang memang dia hanya datang kat kita membaca secara harian tapi duduk kelas biasa. So jadi untuk kali ni sebab bila berlaku PDPR secara atas talian, memang secara dalam talian, jadi kita ada fokus tertentu yang kita nak tekankan. Jadi saya akan terangkan beberapa perkara sebelum saya masuk kepada pendetailan lah. Jadi kalau ada yang tak faham, boleh je tanya. Tapi untuk yang sesi taklimat pada hari Khamis, saya minta juga untuk hadir sebab yang sesi taklimat hari Khamis tu dia lebih detail kepada bahagian-bahagian lain. Maksudnya ada pendetailan kepada bahagian-bahagian lain. Tapi ini lebih kepada fokus kepada yang 4M tu lah. Okey, untuk taklimat khas kelas penguasaan 4M ini, sebenarnya kalau ikutkan di Seriti Selangor, sebenarnya saya juga ketua bahagian bagi Seriti Selangor. Kita ada wujudkan satu bahagian iaitu Linus. Sebenarnya kalau ikutkan sekolah kebangsaan biasa dah tak ada. Dia ada jenama lain iaitu Plan. Tapi untuk Seriti Selangor kita masih menggunakan akronim yang sama. Cuma plan tindakan yang ada pada Seriti Selangor, dia lebih berfokus kepada asas kepada beberapa cabang. Kalau sebelum ni kita biasa dengar 3M kan, membaca, menulis, mengira. Tetapi untuk di Seriti Selangor kita fokus kepada darjah 1 dan darjah 2 kepada bahasa Melayu, Jawi, Matematik dan Al-Quran. So Jawi ini kalau perasan waktu kelas penguasaan asas tu ada juga diajar Jawi, asas-asas Jawi. Cuma pada minggu ini lebih kepada revision dahulu. Pada minggu hadapan, dia akan ada kelas umum. Maksudnya satu kelas itu pukul 12 sampai pukul 1. Murid akan belajar dalam grup lah. Maksudnya belajar ramai-ramai, mengulang kaji ramai-ramai. Lepas tu saya akan saya akan buat sukatan membaca mengikut seorang-seorang punya rekod catatan. Jadi benda itu akan bermula pada minggu hadapan lah, yang rekod catatan membaca seorang-seorang tu. Sebab kelas ni tak ramai, dia ada lebih kurang 5 ke 6 orang sahaja. Jadi sebab itu kenapa saya buat satu grup, jadi lebih mudah untuk fokus. Dan nanti juga akan disentuhkan juga dalam bab Al-Quran. Maksudnya sebelum ni anak ni akan fokus kepada halaqah kan. Jadi halaqah tu jam macam biasa je lah, malam macam sekarang ni jam macam biasa. Cuma kalau kata yang sesi yang bersama saya tu, saya akan tambah lagi nilai untuk dia kiranya macam hari tu dia belajar double. Sebab tu kalau ikutkan dalam jadual, dia ada 2 jadual lah pada dia. Jadual yang kelas biasa tu yang mengikut kelas masing-masing. Lepas tu jadual satu lagi adalah kelas khas ni adalah pada jam 12 sampai pukul 1. Setakat ini jam 12 sampai pukul 1 lah. Sekiranya ada mak ayah yang ada kengkangan bab masa, tolong bagi tahu saya cuba adjust tengok kesesuaian masa yang sesuai. Cuma untuk bahan-bahan saya akan sharekan dalam satu Google Drive. Maksudnya sekiranya tidak dapat hadir dalam kelas, saya akan sharekan bahan tu. Maksudnya boleh reuse dan boleh recycle guna untuk bahan-bahan tu. Maksudnya saya akan letak satu bahan mengikut coding tarikh waktu kelas apa semua. Murid boleh gunakan untuk bahan umum. Tapi kalau untuk membaca one to one memang akan ikut murid punya tahap semasa lah. Maksudnya dia baca muka surat berapa. Jadi contoh macam sekarang kita tak ada darjah 3. Kita tak ada darjah 3, tetapi sekiranya ada anak-anak kita darjah 3, dia dah lepas dah bahasa Melayu apa semua, kita akan fokus kepada subjek tambahan iaitu bahasa Inggeris pula. Itu adalah fasa darjah 3. Jadi buat masa sekarang kita baru ada darjah 1 dan darjah 2. Dan darjah 2 kita sebenarnya kalau ikutkan dia dah makin baik, especially pada darjah 2. Yang darjah 1 saya faham. Kita kena faham situasi tahun lepas macam mana anak-anak sekolah.
So jadi disebabkan faktor semasa juga mempengaruhi anak-anak punya tahap kebolehan bacaan. Jadi sebab itu kenapa saya suka touch benda tu daripada awal. Sebenarnya kalau ikutkan banyak dah perubahan daripada first day dia datang sekolah dekat kami, especially darjah 1. Nampak banyak perubahan sebab saya memang akan test. Sebab saya sendiri mengajar kelas tersebut. Saya sendiri mengajar kelas bagi 4M ni di Seriti. So jadi saya tahu setiap anak-anak punya tahap semasa. So jadi saya nampak ada perubahan yang dah banyak. Cuma kita nak cuba susunkan supaya tahap bacaan dia tu sampai satu tahap kita cuba buat communication dengan dia, dia punya bacaan lebih baik. So jadi kelas malam, kelas petang masuk je macam biasa. Ini kira macam kelas tambahan. So kira pada anak-anak ini ada 2 kelas tambahan. Satu hari Sabtu dengan saya, satu lagi harian dengan saya 1 jam 1 hari. Iaitu untuk polish benda-benda basic. Ini pada darjah 3 lah. Dan kita sasarkan sekarang kita nak fokus kepada fasa 1 ni dulu. Fasa 1 ia adalah membaca bahasa Melayu dan Jawi, menulis bahasa Melayu, Jawi dan matematik, lepas tu mengira matematik, lepas tu mengaji. Mengaji tu Nurul Quran lah, penggunaan Nurul Quran. Apabila anak ni dah lepas fasa 1, yang kebiasaannya kita akan letak target naikkan dia sedikit aras iaitu pada fasa 2. Fasa 2 dia akan tambah kepada menghafal. Sebab itu kenapa kalau ikutkan anak-anak ini kalau macam dia hafal surah-surah pendek, hafazan pendek pun, kita tak ada terlalu push untuk dia hafal sebab kita lebih fokus untuk dia baca, kemahiran membaca sekarang. Maksudnya Nurul Quran sekarang berbanding kita surah-surah lazim yang biasa tak ada masalah. Tapi yang surah-surah tinggi memang kita tak suggest untuk anak-anak tersebut terus hafal. Sebab itu bukan hak dan tuntutan dia lah untuk terus hafal. Ini maksudnya fasa kedua yang skala yang saya buat lah sebab saya memang terlibat direct dalam penggerak kepada Seriti Selangor punya bahagian Linus. So jadi pendekatan yang kami ambil nak bantu anak-anak supaya contoh macam anak-anak darjah 2 especially sekarang ada 2-3 orang, ada 3 orang, tapi saya nampak 3 orang ni nampak perubahan yang ketara. Dari segi sudut belajar dalam kelas, dari segi sudut performa dengan kawan, dari segi sudut self confidence level pun dah nampak berbeza. Yang anak-anak darjah 1 pun ada perubahan. Cuma dia tak samalah darjah 1 dengan darjah 2 ni. Tetapi setiap umur ni dia ada perbezaan dia. Sebab tu kenapa saya buat juga kelas kecil ni. Lepas tu ni fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga bila dia dah boleh membaca Quran dengan baik, dah menghafal, kita lebih kepada tahap penguasaan dia pula. Maksudnya dia boleh terangkan tak. Maksudnya lebih kepada kefahaman semasa dia. So jadi itu level-level dia. Jadi ibu bapa jangan rasa macam anak saya masih duduk 4M. Saya rasa macam tak. Dia tak ada istilah terlambat sebenarnya, tak ada istilah macam kita nak letakkan level anak di tahap yang bawah, tak. Sebenarnya kalau ikutkan sebenarnya fokus kepada penguasaan ni pada umur 5 tahun hingga 9 tahun. Maksudnya sekarang ni kita ada masa lagi 3 tahun darjah 1, kita dan darjah 2 kita ada masa lebih kurang lagi 2 tahun ataupun setahun setengah. Jadi waktu ini yang kita jadikan quality time kita untuk kita polish asas dia. Sebab itu yang saya kata apabila kami dah ambil touch waktu time fizikal hari tu, dah ambil pendekatan awal, nampak perubahan pada anak-anak tersebut dari segi sudut asas, dari segi sudut sebutan dan sebagainya. So jadi jangan rasa anak saya lambat lagi nak capai fasa 3M. Sebenarnya kalau ikutkan di Seriti pun tak semua murid walaupun dia dah boleh baca, belum tentu dia lagi sampai capai 7M ni. Dia belum tentu lagi capai 7M ni. Maksudnya 7M ni adalah skala maksimum yang kami letak. Hatta ada anak yang masih baru menguasai 4M, baru nak beralih kepada 5M. Ini yang sasaran kita lah. Sebab itu kenapa kita susun kelas khas. Kemudian pelaksanaan. Okey, ini sebenarnya kalau untuk makluman seperti surat makluman sebelum ini akan ada penilaian pertengahan tahun. Okey, penilaian pertengahan tahun ni yang dibuat oleh pihak sekolah dan Seriti Selangor bukan kita nak sukat anak mana yang pandai. No. Kita sekarang ni kita nak sukat anak kita ni maksudnya anak murid kami ni tahap kefahaman dia pada subjek-subjek tertentu, pada topik-topik tertentu, tahap penguasaan dia macam mana. So jadi daripada dapatan data tersebut, kita akan buat pelan tindakan akademik. Sebab itu kenapa kalau perasan kita ada pelan tindakan akademik tambahan-tambahan. Tambah pula bila berlaku PKP macam ni, kita tak boleh buat aktiviti bersukan dan sebagainya. Kita manfaatkan ruang untuk polish akademik.
So jadi dekat situ sebenarnya untuk kita bantu anak-anak tersebut. Sebab itu jangan takut dengan penilaian pertengahan tahun ini. Okey, bagi anak-anak bagi anak ibu bapa semua, boleh sahaja ambil ikut surat yang sebelum ini. Cuma untuk anak-anak yang ikuti kelas 4M, dia ada satu penilaian khas. Tapi penilaian khas tu dia tak macam yang arus perdana, dia tak macam yang satu lagi. Maksudnya yang satu lagi tu untuk semua subjek yang kita belajar. Sebab saya bagi tahu macam ni, dia ada perbezaan yang ketara. Sebab perbezaan yang ketara pada yang penilaian pertengahan tahun bagi subjek tu, dia akan jawab dua kaedah. Satu Google Form, satu lisan. Tapi pada yang kelas 4M ni, semua akan berjalan atas Google Meet sahaja. Lisan pun, bertulis pun akan berjalan atas Google Meet. Jadi jadual, saya akan susun, saya akan maklumkan jadual macam mana anak ibu bapa, anak tuan-puan semua tak redundant. Maksudnya tak terlalu berat satu hari tu. Jadi Ustazah ada sebagai GPK, dia akan susun jadual macam mana untuk pastikan anak tersebut dia boleh sit dalam dua-dua penilaian, tapi tak adalah empat semua subjek in one day. Tak. Dia nanti kami akan susun, maksudnya jadual tu kami akan maklum dalam grup. Contoh saya bagi tahu contoh untuk penilaian ni. Dia sebenarnya kalau ikutkan penilaian ni, dia macam ibarat belajar dalam kelas je. Sebab tu saya kata kenapa kami buat dalam bentuk Google Meet. Jadi jangan rasa terlalu berat dengan penilaian ni. Contoh dia, penilaian ni kita bagi tahulah murid kena jawab dan sebagainya kan. Contoh ini adalah ujian lisan. Yang ni kita akan panggil sorang-sorang. Maksudnya murid akan masuk sorang-sorang dalam Google Meet untuk kita test dia. So jadi dia macam peluang belajar one to one dengan kita lah untuk minggu tu bagi subjek. Ya, saya akan bagi puan. Saya akan buat satu template jadual. So jadi macam kes anak puan, dia ada dua jadual. Dia ada jadual. Sama juga dengan jadual peperiksaan. Dia ada dua jadual. Cuma jadual yang kes peperiksaan, bukan peperiksaan, penilaian ni. Sebab kalau kita sebut peperiksaan ni orang takut. So jadi saya tak nak word peperiksaan tu. Jadi untuk jadual penilaian ni, kami tengah susun untuk supaya boleh anak-anak yang 4M ni ambil dua-dua. Cuma kami tak nak dia terlampau berat satu hari tu. Maksudnya kami mungkin akan letak suggestion, mungkin yang Google Form ni jawab pagi. Yang lisan ini jawab tengah hari. Yang satu lagi tu jawab petang. So jadi kami kena susun. Dan tally dengan jadual kerja mak ayah juga. So jadi benda tu penting untuk kami buat survey juga nanti untuk mak ayah punya jadual tu. Maksudnya kalau hari tersebut tak sempat di counter, maksudnya kami kena ada backup day hujung minggu untuk cover balik supaya anak tersebut boleh sit. Maksudnya isu dia macam ni. Contohlah kami letakkan masa waktu bila anak itu terlibat. Contohlah mak ayah tak available masa tersebut. Jangan diam, dia kena maklum. Maklum dekat sekolah bahawa okey puan, cikgu, anak saya tak boleh terlibat dengan ujian lisan bahasa Melayu pada hari tersebut. Jadi kami noted anak puan maklum kata tak dapat hadir. Jadi kami tulis dia bawa kepada gantian hari lain. Maksudnya hari lain bawa ke petang after office hour ke, malam ke ataupun hujung minggu. Kalau tak ada makluman, murid tersebut dikira tidak hadir. Maksudnya kat sini kita perlukan komunikasi. Maksudnya sebab itu yang saya kata untuk jadual bagi anak tuan-puan sekarang kami tengah susun. Sebab untuk jadual arus perdana, maksudnya jadual yang subjek biasa, ikut je macam biasa. Cuma untuk jadual bagi yang 4M ni, dia tak terlalu berat sebab saya akan ambil masa yang, maksudnya kami akan susun mungkin akan ambil time kelas ke, cara saya accept murid ke, maksudnya sorang-sorang masuk ke untuk lisan. Tapi kalau untuk bertulis, dia akan jawab beramai-ramai sahaja. So jadi dia macam ibarat kalau macam yang penilaian bagi 4M ni lebih macam sebenarnya dia macam belajar je sebenarnya sebab semua benda itu berjalan dalam Google Meet. Semua dia berjalan dalam Google Meet. Okey. Lepas tu pula ini adalah masa yang kita peruntukkan lah. Dia ada beberapa soalan dalam, contoh ada bahasa Melayu kan. Dia ada bahasa Melayu, contoh dia kita minta dia bacakan. Contohlah saya sebut Fatin tolong bacakan. Jadi dia bacakan Abu ada contoh dia baca macam tu tak apa. Walaupun dia baca lambat, mak ayah jangan risau. Sebab waktu tu saya akan guna interaction betul-betul, maksudnya okey dia lemah lagi part tu. So jadi saya tahu, kami sekolah tahu macam mana nak fokus ikut tahap dia. Waktu time PPT tu, waktu perjalanan PPT tu kita tahu anak tersebut lemah ataupun dia malas nak buka mulut.
Tak apa, biar guru yang bawa tu dia panggil nama anak dia tu banyak kali pun tak apa untuk buka. Awak kuatkan sikit suara awak. Tak apa, biar guru yang kontrol. Waktu tu sebab kita nak tengok interaction antara guru dengan murid. Sebab waktu tu sebenarnya guru tersebut belajar. Belajar macam mana nak attract anak kita. Kadang-kadang yelah dia malu nak bercakap. Tambah-tambah bila dalam grup ramai-ramai. Saya tak nafi pun benda tu. Sebab tu saya kata kadang-kadang saya kata boleh tak sebut kuat sikit. Cikgu tak dengar lah. Dia boleh jerit. Maksudnya kat situ dia ada interaction antara guru dengan murid. So jadi jangan beratkan sangat PPT ni sebab kita lebih kepada nak tahu asas anak. So dia ada juga macam matematik kita minta dia sebut. Okey, boleh sebutkan cikgu nombor ni nombor berapa? So nanti dia sebut. Bab markah jangan rasa beratkan nak markah tu. Sekarang ni sekolah buat benda ini adalah untuk kita ambil plan agresif. Kebetulan ada PKP, maksudnya kebetulan PKP ni kita tak boleh buat aktiviti-aktiviti koko. So jadi kita memang target untuk polish akademik. So jadi bila kita dapat data daripada result murid, jadi kat situ kita akan ada plan tindakan tambahan lain. Apa yang kita nak ambil untuk akademik murid. Maksudnya pada anak yang masih belum menguasai, apa lagi fokus yang kita boleh buat. Ini contoh untuk ujian lisan lah. Cuma saya perlukan bantuan mak ayah pada ujian bertulis. Sebab ujian bertulis sekarang ni kami tak boleh nak bagi paper dekat mak ayah untuk anak tulis jawapan, betul tak? So jadi isu dia sekarang ni saya minta untuk sediakan tapak paper. Maksudnya sediakan buku ataupun mak ayah draft dulu. Nanti saya akan bagi tahu dalam grup contoh dia macam mana. Contoh dia macam sekejap Saya buka dulu contoh soalan bagi bertulis. Sebab yang ini perlu sediakan tapak supaya senang waktu nak semak tu. Okey, contoh ni kan. Macam ni kan. Okey, ini adalah untuk ujian bertulis. Bila ujian bertulis, kita minta murid sediakan siap-siap lah alat tulis dan sebagainya. Jadi soalan ni ada berapa. Jadi ini kita akan buat dalam grup sahaja. Maksudnya semua murid, tapi dia mengikut darjah lah. Darjah 1, darjah 1, darjah 2, darjah 2. So jadi nanti akan ada jadual juga part ini untuk kami susun. Untuk kami susun anak-anak punya jadual penggiliran ni. Lepas tu, kerja tersebut dia kena hantar selepas habis menjawab tu. Maksudnya dia tak boleh biar tunggu lama. Maksudnya contoh macam sebelum ni kalau kerja sekolah lepas habis kelas, hantar selepas kelas. Ni tak. Dia kena hantar kurang 15 minit selepas habis penilaian tu. Mak ayah kena hantar. Sebab itu adalah bukanlah kita kata bias. Kita takut ada buat pembetulan kepada penilaian tersebut. Bila buat pembetulan, dia jadi macam kita tak dapat result yang accurate. Bahawa anak tersebut, dia boleh jawab ke tak. Sebab tu kenapa saya buat taklimat pada malam ni. Sebab, contohlah mak ayah perasan anak menulis B terbalik. Waktu tu nak betulkan tak perlu dah. Tak perlu. Sebab guru dia maklum. Okey, saya maklum. Okey, anak murid saya masih ada masalah huruf terbalik. Tapi kalaulah selepas PPT itu dibetulkan, kami nampak result okey. Jadi kami risau, kami bimbang, kami anggap semua anak dia okey. Sebenarnya ada masalah terbalik-terbalik. Contohlah dia buat matematik, dia dah kira betul dapat. Contohlah dia kira 59 tambah 3 dapat 61. Tapi 6 tu dia buat terbalik jadi 91. Jangan betulkan. Biar je supaya kami maklum bahawa ada berlaku kesalahan. Maksudnya dia masih keliru. Cara macam mana kami nak tackle dalam mood PDPR ini, itu yang saya kata tak perlu betulkan. Terus dia hantar gambar lepas anak jawab ujian bertulis tu. Kemudian, kalau ikutkan daripada Seriti Selangor, dia memang tetapkanlah. Maksudnya kalau tak hantar dalam tempoh 15 minit, kita boleh query ataupun kita boleh query dengan gambar yang anak hantar tu. Tapi jangan risau. Waktu time perjalanan PPT tu, kita akan minta anak tersebut angkat juga kertas. So jadi dekat situ dia angkat kertas, kami sebagai guru akan pinkan boleh kawal. Tengok murid mana yang betul buat ataupun ada berlaku pembetulan. Lepas tu pula, ni contoh soalan bahasa Melayu kan. Contoh cantumkan suku kata di bawah. So jadi kita kata okey, awak tuliskan suku kata ni di bawah. So jadi yang saya kata tapak jawapan tu dia lebih kurang macam ni. Kejap saya tunjuk contoh tapak jawapan yang dibuat sebelum ni. Kejap saya buka kejap. Tapak jawapan tu ibarat macam kertas lah kita nak minta anak tulis jawapan. Sebab tapak jawapan tu kami akan bagi template untuk parent buat numbering siap-siap supaya anak dia macam
tak main tulis kan, nanti kesian lah kalau anak tersebut ditulis kat numbering lain ke. So jadi better adalah minta sediakan template. Dan template tu sebenarnya kalau ikutkan saya akan berikan juga. Kalau dapat print boleh print. Cuma kalau ada isu yang masalah macam kengkangan kepada print, boleh sahaja buat atas A4 paper. Buat atas A4 paper. So jadi saya akan bagi tahulah rangka soalan tu macam mana. Jadi saya minta sediakan tapak dia macam ni. Tapak dia ni simple je, dia kosong je. Cuma dia ada numbering soalan ni jawapan. Jadi dekat situ sebelum mula kita akan teranglah kat murid. Okey, awak buat ikut nombor. Cikgu kata soalan nombor 1, awak buat ikut soalan nombor 1. Awak buat soalan nombor 2, awak buat soalan nombor 3. So jadi dia akan tulis jawapan dekat tepi. Tapi kalau kita tak buat numbering, saya takut dia tak dapat nak betul-betul flow. Maksudnya kalau contohlah dia kata, cikgu saya tak tahu nak buat nombor 3. Saya kata tak apa, kalau awak tak tahu buat nombor 3, awak tinggal dulu buat nombor 3, kita pergi nombor 4 dulu. So maksudnya kalau dia tak mampu buat nombor 3, kami tak akan push untuk dia buat juga. Tak apa, walaupun kosong pun dia tak ada jawab pun tak apa. Yang penting tapak template ni yang saya minta. Nanti kami akan berikan awal, sebelum mula PPT itu kami akan berikan awal untuk parent boleh access print. Sebab ini melibatkan kena set masa untuk ujian bertulis. Tapi ujian bertulis ni dia tak ada masalah sangat. Saya boleh buat waktu hari dia belajar tu, iaitu pukul 12 sampai pukul 1. Cuma akan gap lah antara darjah 1 dengan darjah 2. Setakat ni kita ada yang darjah 1 sampai darjah 2 lah. Darjah 3 kita tak ada. Kita tak ada yang terlibat dengan untuk kelas 4M ni. So jadi setakat ini berkaitan dengan PPT lah. Dan nanti akan saya sharekan juga surat yang maksudnya anak akan share surat dalam grup 4M tu bahawa anak tuan puan akan terlibat dengan PPT ini. Maksudnya akan terlibat dengan PPT inilah. Cuma dalam jadual ini ada jadual mengikut hari. Cuma jadual ini pihak negeri benarkan untuk kami susun ikut kesesuaian sekiranya anak tersebut dia kena ambil peperiksaan biasa juga. So jadi ini adalah jadual, tetapi jadual ini mungkin akan berlaku perubahan sedikit supaya dia tally dengan kesesuaian anak tuan puan untuk ambil juga exam yang satu lagi. Untuk ambil exam yang satu lagi. So jadi nanti berkaitan dengan clarify kepada jadual akan dimaklumkan setelah final check daripada Ustazah Ada untuk penyusunan itu. InsyaAllah. Yang ni saya akan cuba segerakanlah. Tapi surat ini, kepala surat dia sama. Maksudnya, jadual ini akan sekiranya berlaku perubahan apa semua, kami akan maklumkanlah. Maksudnya dia kalau tak ada berlaku perubahan, dia akan berjalan seperti ini. Dia akan berjalan seperti dalam jadual ini. Dan tujuan dia sebenarnya kita buat PPT ini adalah untuk mengukur tahap anak tersebut. Dan sebagai bila kita ukur tahap anak tersebut, macam saya cakap tadi, dia jadi plan tindakan untuk kami peringkat sekolah untuk perkukuhkan PDPC ni, pembelajaran murid, sama ada dalam bentuk fizikal ataupun dalam bentuk PDPR. Maksudnya walaupun dia dalam mood PDPR, kami tak nak tunggu lama sebab kita tak tahu macam sekarang sekolah fizikal bila akan buka. So jadi dia akan drag. So jadi bila kita dapat buat yang fokus ini, PPT yang dibuat adalah sebagai kayu ukur awal sahaja untuk kita tahu tahap anak. Tapi yang paling penting adalah untuk kita ambil plan tindakan di peringkat sekolah untuk ambil plan tindakan ke depan. Dan satu lagi, kalau macam saya cakap sebelum ni lah, macam untuk ibu bapa jangan rasa kadang-kadang saya tak nafi. Sebab saya terlibat dengan macam kelas membaca dan sebagainya, saya dah terlibat lama. Saya pernah berdepan dengan parent yang down dan sebagainya. Kita rasa, yelah, kadang-kadang kita ada anak 2-3 orang. Mungkin abangnya okey, kenapa adiknya lambat sikit. Pada saya, waktu tu sebenarnya kita automatik akan berfikir benda tu. Tapi kita jangan terlampau membandingkan anak-anak tersebut. Sebab anak ni, kadang-kadang dia lemah part ini, dia ada kelebihan part lain. Part lain. Sebab itu kadang-kadang kita tengok anak-anak saudara kita mungkin ada yang lagi laju, kenapa anak kita lambat. Jangan rasa macam tu. Jangan rasa malu, jangan rasa segan. Sebab tu kalau macam saya, kes-kes macam ni,
siapa yang daftar ke sediti memang saya bagi tahu. Kalau anak puan lemah jangan rasa malu untuk kita touch down benda basic. Berbanding saya biarkan dia duduk dalam kelas biasa tanpa kami touch down, itu lebih membimbangkan kita lebih bila mana dia naik darjah 4. Bila dia naik darjah 4, kalau dia tak boleh nak menguasai asas ini, itu lebih kritikal. Sebab kenapa saya utarakan benda ni, sebab saya pernah terlibat dengan kelas membaca daripada 2015. Saya pernah jumpa paling kritikal adalah umur darjah 4 tak boleh baca. Maksudnya dia tak boleh baca ni, dia tak mengenal bunyi huruf vokal, dia tak boleh menyebut suku kata buku tu, baju tu dia tak boleh sebut. Memang kritikal. Dan efek dia banyak perkara. Efek dia lebih kepada anak itu punya personality. Dia jadi malu lah sebab anak tu anak perempuan kan. So jadi kenapa kita touch down daripada sekarang? Sebab kita nak bantu anak tersebut. Sebenarnya normal kalau anak darjah 1 sampai darjah 3 dia lemah lagi membaca. Sebab kalau macam contoh yang dekat darjah 2 sekarang, dekat darjah 3 sekarang pun juga, walaupun dia ada yang baca, nampak macam baca laju, tapi dia belum tentu lagi dia faham dia baca apa. So jadi sebenarnya kalau ikutkan darjah 1 sampai darjah 3 adalah kita fasa polish dia punya membaca. Cuma dari segi sudut kami, di peringkat kami biasanya akan berinteraksi sesama guru. Maksudnya untuk kita bagi fokus kepada anak-anak tertentu untuk kita boostkan dia supaya kita boleh bantu dia. So jadi setakat ini itu di peringkat saya. Cuma saya nak highlightkan yang pertama berkaitan dengan kelas lah. Maksudnya kelas akan berjalan setiap hari pada hari Isnin sampai hari Jumaat. Dan saya akan buat reminder jadual esok. Saya buat reminder jadual untuk perjalanan kelas. So jadi senang untuk mak ayah rujuk kan. Print dan sebagainya untuk tampal kat rumah jadual harian anak. Maksudnya jadual kelas ada dua. Satu jadual yang akan masuk ikut kelas. Satu lagi jadual yang ikut kelas 4M ni. Sama juga dengan jadual PPT. Itu pun jadual penilaian pertengahan tahun. Bagi subjek ikut je surat yang dihebahkan sebelum ni. Cuma untuk bagi penguasaan 4M ini, kalau saya hebahkan surat ini malam ini, jadual itu sekiranya berlaku ralat ataupun perubahan, kami akan update daripada semasa ke semasa. Sebab kami kena susun jadual guru untuk bertugas juga. Sebab yelah nak buat one-to-one call, nak buat Google Meet punya exam. So jadi benda itu dia perlu susun betul-betul untuk bilangan kekuatan guru dengan murid. Setakat ini itu sahaja daripada saya. Kalau ada yang nak tanya ke, nak majukan ke ataupun nak sampaikan apa-apa, saya terbuka. Boleh je cakap. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, pada hari Khamis nanti akan berjalan untuk yang umum. Jadi yang untuk umum itu saya akan detailkan lagi item-item berkaitan dengan yang subjek tu. Maksudnya contohlah yang subjek tu, macam mana nak jawab Google Form kalau kita tak ada install Jawi. Contoh dia. Macam mana kita nak jawab. So jadi nanti saya akan bagi panduan macam mana anak tersebut boleh jawab walaupun dekat Google Form tersebut contohlah dia tak boleh nak type. Tapi dia boleh bagi jawapan atas paper pun tak ada masalah. Tapi as long as mak ayah biar je anak buat sendiri. Biar je anak buat sendiri. Sama juga dengan ujian bertulis yang 4M ni juga. Maksudnya contoh selepas dia habis sesi Google Meet bersama guru, terus hantar gambar tugasan tersebut. Jangan betulkan. Jadi kami akan semak anak-anak punya jawapan tersebut selepas gambar yang dihantar. So jadi dekat situ kita nak tengoklah kebolehan anak dan apa tambah baik yang kita boleh buat selepas 2 minggu PPT tersebut. So jadi kalau ada apa-apa tak? Kalau tak ada apa-apa saya tutup. Kalau ada boleh je majukan. Kalau segan nak buka suara boleh type. Mungkin yang ini dia tak terlalu berat sebab memang kami akan guna pada Google Meet. Maksudnya lisan pun guna Google Meet, bertulis pun guna Google Meet. Cuma dia complicated yang part tu, yang hak subjek tu. Hak subjek kelas tu. Hak subjek kelas tu, yang lisan tu tak ada masalah. Tunggu jadual yang guru nak buat Google Meet je. Dia complicated bab Google Form tu. Macam mana lebih kepada subjek diniah, itu subjek bahasa Arab, Jawi macam mana nak jawab, itu nanti saya akan bagi tahu macam mana untuk guide anak-anak. Maksudnya kadang-kadang dia orang tak biasa nak type guna kan. Yalah biasalah tak boleh nak type dan sebagainya. Kami akan pandu macam mana at least anak tersebut ada cara macam mana nak tackle balik markah bagi subjek akademik. So setakat itu sahaja daripada saya. Saya kira nanti cuma tindakan daripada ujian 4M ni adalah Linus ini adalah tapak bagi soalan, tapak jawapan bagi
bagi ujian bertulis. Memang saya minta untuk mak ayah sediakan sebab kami sekolah tak boleh nak print. So jadi susah. So jadi kalau mak ayah susah nak print juga tak apa. Buat atas kertas A4, buat kolom siap-siap. Buat je numbering mengikut bilangan subjek. So jadi nanti kami akan pandu dalam grup. Saya sendiri akan pandu part tu insya-Allah. So jadi saya kira untuk malam ini tak ada apa-apa. Kalau